Saya rasa tenang, Cakap. senang hati dapat berbual dengan Ustaz. Assalamualaikum sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz. Terima kasih kerana sudi bersama saya malam ni. Terima kasih sangat-sangat. Saya syukur sangat-sangat Ustaz. Dia tengok Zizan kat TV je. Ya Hari Allah. ni jumpa dalam. Betul Ustaz. Sebab kalau tengok kat TV boleh tengok. Kalau dekat radio kita tak boleh tengok Ustaz. So Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih sangat-sangat. Boleh dengar. Boleh dengar saja. Aduh. Saya tengok Zizan banyak memberi semangat juga pada saya tengok video Zizan kat YouTube tu dengan Mawi. Alhamdulillah. Tag kat saya. Saya terima kasih bagi semangat pada ni. Yalah, biasa kita bagi semangat kat orang, tiba-tiba Zizan pula bagi semangat ke kita. Subhanallah. Masya-Allah. Tak adalah Ustaz. Saya tengok Ustaz dah buat kerja-kerja mulia. Saya risau dengan masyarakat. Actually, saya risau dengan media sosial sebenarnya. Yang saya punya concern. Itu concern saya yang utama. Saya risau orang sediakan platform ni, kita ni dijadikan boneka untuk bergaduh, orang kata bercerita buruk orang, bercakap benda tidak baik. Bukan kita kata tempat media sosial ni kita jadikan tempat kita kongsi benda-benda yang baik, tetapi kita jadikan tempat untuk kita bergaduh, tempat untuk kita jadi lebih negatif. Saya pun tak faham kenapa. So saya risau kita dijadikan sebagai pelakon-pelakon yang tidak sedar yang kita tengah buat apa. Kita tengah lalai dengan peluang dan ruang yang diberikan. Sebenarnya dia di alam maya, tetapi sebenarnya sama je kita di alam yang nyata ni sebenarnya. Kita tak sedar, bila kita sedar kita di alam maya, kita fikir kita duduk kat rumah, kita fikir kita type tak ada orang tengok, kita tak fikir yang malaikat pun duduk sebelah kita. Malaikat tunggu je masa kita buat dosa. Itu saya tengok, saya kesian. Sebab tu bila saya komen pasal benda tu, saya tak kesian Ustaz Abid Liu, saya kata, Mawi muka pelik. Sebab Ustaz Abid Liu tengah buat pahala. Saya kesian orang tengah buat dosa. Saya kata kenapa kita nak kesian Ustaz Abid Liu, dia tengah buat benda yang baik, dia tengah beramal. Saya kata ini orang perlu kita jadikan contoh. Kita perlu kesian dekat orang yang tak nampak kebaikan yang Ustaz tengah buat. Itu yang saya fikir, itu yang saya concern sebenarnya. Betul. Ustaz. Macam mana Ustaz rasa? Saya pun dengar bersemangat. Betul lah tu, sepatutnya kita orang tengok macam kesian, sedih kan. Tapi sebenarnya kita patut kesian, sedih bila apa yang keadaan hari ni, bila tengok anak-anak tidur tepi jalan susah, yang tu patut sedih kan. Saya pun ada saya bila tengok banyak orang hantar gambar rumah-rumah Zizan kan, rumah-rumah yang buruk-buruk, rumah yang buruk, lepas tu rumah yang nampak uzur, anak-anak duduk dekat tepi-tepi timbunan-timbunan, tempat-tempat kotor macam bila tengok kita rasa sedih. Betul Ustaz. Jadi utama macam mana kita nak bantu mereka semua supaya Allah Akbar. Lain Ustaz. Rumah dapat Allah tempat tinggal yang Allah beri yang baik-baik semua sekali. Mudah-mudahan macam tu. Sebab dah bulan Ramadan ni amalan sunat Allah gandakan fardu, amalan. Amin. InsyaAllah. Fardu Allah gandakan 7. Maksudnya muka Zizan kan? Muka saya ada ke muka saya hilang juga? Sama Ustaz. Tadi Ustaz ada, saya tak ada, tak ada. Tapi kita harap orang dengar lah. Lain saya tadi, yang saya dengar. Wifi tak berapa sangat ni. Saya pakai pakai Selcom je ni. Masya-Allah, izin. Ustaz pakai line telefon ke pakai wifi? Pakai line telefon. Cuba Ustaz connect dengan wifi, try. Saya tak ada rumah ni, dia ni wifi dia ada problem sikit. Oh okey, tak apa. Tapi okey, ni ada tak ada. Semalam pun Ustaz, Ustaz Allah tentukan. Ustaz terlekat. Kita tengok muka je lah. Tengok muka je Zan. Macam lain Ustaz sangkut. Allah. Online saya sangkut. Online saya Tadi okey. Tu Adi Putra tu, barakallah Ustaz dan Bro Zizan. Adi Putra duk komen tu. Zizan gambar, masya-Allah. Tapi itulah Zizan, mudah-mudahan kita bantu ramai orang kan. Nanti Allah sayang pada kita, bantu ramai orang. InsyaAllah Ustaz. Dulu ada sekali Dulu ada sekali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia puasa 3 hari, dia baru nak makan, tiba-tiba ada orang berdalam. Dia tengok ada beberapa orang miskin datang. Dia pun tanya kat isteri anak-anak dia macam mana. Dia pun bagi pada orang tu. Lepas tu hari kedua
ada orang datang lagi. Baru nak buka puasa. Kalau kita 2 hari datang Izan, mau kita kunci pintu tu mangga. Kita tengok ada beberapa anak yatim datang. Hari ketiga, tiba-tiba ada orang datang lagi. Tiba-tiba ada orang datang. Kita tengok utusan Nabi untuk minta makanan untuk tawanan perang di masjid. 3 hari. Dia orang cuma makan kurma, makan air. Kalau kita 3 hari, anak, isteri makan kurma, makan air. Minum air je. Tiba-tiba pergi masjid, sampai kat masjid. Nabi tanya kat Sirina Ali, apa jadi kat kamu ni? Dia pun cerita kat Nabi. Sirina Ali cerita kat Nabi. Nabi beritahu kerana amalan kamu ni Allah puji. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka yang beri makan. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Makanan yang sangat mereka cintai. Kalau tak makan mungkin mati. Diberi kepada siapa? Miskin, yatimah wa asira. Pada beberapa orang miskin, beberapa anak yatim dan tawanan perang. Allah beritahu pula, innama nut'imukum, kami beri makan ni diwajhillah, semata-mata untuk redha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Walaupun dia dah korban semua sekali Zat, tapi dia tak nak apa-apa terima kasih kepada orang pun. Dia cuma nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat baik ni untuk Allah sayang. Orang suka ke tak suka, marah ke benci ke, orang tak terima kasih pun tak apa Zat. Kita bagi kat orang dia tak terima kasih kerana dia terkejut dia kan, tak terima kasih. Dia terkejut. Macam kita kadang ada bagi rumah kat orang, dia terkejut macam dia tak terima kasih. Kita dia ni macam suka ke tak suka dapat rumah. Tapi lepas 2-3 hari dia call semula Zat. Dia kata, ya Allah Ustaz, terima kasih bagi rumah. Macam tu. Rupanya dia orang jadi tapi kita tak harap terima kasih orang. Kita buat untuk Allah sayang. Betul. Allah maha mendengar kan. Betul Ustaz. Begitulah Azizan. Saya doa Aziz cepatlah mungkin dapat bertemu jodoh kahwin cepat ni. Allahuakbar. Amin. Tapi Ustaz, saya nak tanya Ustaz sebab sekarang ni kita tengok bila kita sebut pasal sedekah, bila kita sebut pasal nak bantu orang, semua orang akan bercerita tentang bagaimana kita nak bagi duit. Orang kata tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu pun. Maksudnya itu adalah penjelasan daripada sudut fizikal lah. Tapi sebenarnya orang nak bercerita sebenarnya berkenaan dengan hati. So kalau kata kita sebut hati ni bila ada rasa berkira, dia akan kira dengan tangan lah. Dia daripada dalam dia akan pergi kepada fizikal. So bagaimana Ustaz kan, kalau kata kita ada duit, contoh kita ada duit 100, kita nak sedekahkan 90, kita nak tinggal 10 je dekat kita. Tetapi dalam keadaan hati yang betul-betul rasa macam bukan soal angka, tetapi soal kita nak bagi dekat orang, kita nak tengok orang tu senang je. Susah, saya rasa susah untuk setengah orang. Dia akan cakap, Alazan kau kaya boleh lah, dia kata. Kan, macam aku ni mana ada duit, aku nak tolong orang, nak tolong tu. Sebab saya kadang-kadang saya tengok orang kaya jadi lagi kaya berkaitan dengan sedekah. Tetapi bukan kita sedekah ni untuk jadi kaya. Kita sedekah ni untuk bantu orang, macam Ustaz cakap, kita sedekah ni untuk Allah sayang, untuk dapat pahala, untuk amal jariah. So bagaimana nak createkan rasa sedekah ni adalah satu amalan atau perbuatan harian kita. Kita nak create hati supaya bersih macam tu. Bagaimana Ustaz nak buat macam tu Ustaz? Macam dalam hadis Nabi pun ada bersebut, sedekah ni ada 2. Satu yang terang-terangan, satu yang sembunyi. Aisyah radhiyallahu anha itu Nabi beritahu sedekah tu ada yang terang, ada yang sembunyi. Jadi ada waktu kita buat terang-terang, ada waktu yang kita buat sembunyi-sembunyi. Dan kedua-dua ni penting. Dia macam apa? Sedekah ni dalam Quran beritahu ada sedekah terang, ada sedekah sembunyi. Jadi dua-dua tu baik dalam Quran. Dua-dua baik. Jadi kita terang-terang macam kita, macam terutama yang ada nama sikit, yang ada seseorang dalam masyarakat, dia perlu terang-terang supaya dia menjadi contoh untuk orang lain. Kita ingat hadis Nabi, barang siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat, dia dapat pahala. Macam Zizan. Bukan ada orang ada follower 7 juta, berapa orang je? Zizan, Nilofa, Noradeni, Siti Nualiza, Datuk Siti. Kan, jadi Allah beri follower yang ramai. Bila Zizan mula contoh macam ceramah, jadi orang menengok ramai. Zizan sedekah, orang lain pun rasa kena Zizan pergi umrah, dia nak pergi umrah. Zizan pergi buat apa? Zizan buat apalah, nikah, dia orang pun nak nikah juga. Zizan nak Zizan buat apa-apa baik je, dia orang semua nak follow je semua sekali. Dia macam Ustaz, 3 kali dah saya dengar pasal nikah malam ni. Saya risau. Ustaz ada calon ke? Jangan kacau Zizan.
Azizan jalan betul-betul beratur ambil nombor Allah. macam orang tengah musim PKP. Allahu Akbar. Betul. Tapi Aduh. bila kita mula berizan, nanti memang Allah tambahkan. Allah tambah, kita niat untuk redha Allah. Tapi Allah janji siapa sedekah, Allah tambah. Mesti. Mesti Allah tambah. Alhamdulillah. Dia banyak kali bagi pernah saya dekat airport Senai kan. Masa buat tu ikhlas lah, cerita ni kurang sikit ikhlas dia. Betul. Sedekah RM20, tiba sampai ke airport ada orang minta. Ada RM40 je masa tu, bagi RM20. Ada seorang lagi minta, bagi RM20. Dia kata dia lapar. Balik pada ceramah sehari tu, ada orang bagi envelope. Dalam tu dia kata duit raya untuk anak. Saya kata tak apa, 2 envelope. Anak 2. Jadi saya pun naik flight, dia orang belikan tiket flight balik. Bila balik, tengok dalam tu ada apa Zan? Duit raya anak, duit tak ada. Allah. Tengok ada 200, ada 200. Tadi sedekah RM20, RM20. Allah saya kata luar biasa. Lepas tu saya try, saya sedekah RM400. Dapat 400 kan. Duit lain sedekah 400. Sekali lepas sedekah 400, dapat 4,000. Mana Ustaz datang sampai seminggu. Adalah rezeki. Lepas tu 4,000 Zan, saya try sedekah 4,000. Tunggu-tunggu tak dapat 40,000. Ada hati lama menunggu. Ya Allah macam tak dapat, tak apalah, dapat dekat akhirat je lah. Betul tak? Sekali tunggu-tunggu dapat juga 40,000. Lepas dapat 40,000 Zan, saya dah pandai dah. Saya tak bagi semua, saya bagi separuh je. Bagi 20,000 dia. Takut tak dapat banyak semula. Betul juga tu Zan. Kena tengok untuk kita 2 tahun juga. Allah gandakan. Walaupun kita niat untuk redha Allah, tapi mesti Allah gandakan. Dan dia amal baik ni, dia mesti mula-mula buat memang datang riak Zizan. Mula-mula buat apa-apa pun. Mula pergi masjid kan, rasa orang tengok je. Angkat takbir pun rasa. Nak ambil wuduk, buka pipe tu duduk kan. Betul. Angkat takbir tu tengok macam ni Ustaz kan? Mula-mula memang macam tu. Allahu Akbar. Dia rasa tapi dia buat dia sekali macam semua tengok je ni. Kali kedua dah kurang rasa. Kali ketiga makin kurang. Lama-lama kita dah biasa dah. Sampai satu hari orang ada ke, orang tak ada ke, hujan ke, panas ke, orang puji ke, keji ke, tengah banyak duit ke, duit tak banyak ke. Tengah apa keadaan, kita tetap rasa nak memberi. Sebab sebab tu dia kata meninggalkan amal baik sebab takut orang kata dipanggil riak. Buat baik, malah pergi sembahyang jemaah, nanti orang kata riak. Dosa riak tu dah dapat dah. Dosa tu dapat. Sebab tinggalkan amal baik sebab takut orang cakap. Betul. Tapi kalau buat amal baik, buat juga. Tapi nak tunjuk ke orang. Yang tu syirik. Jadi dua-dua tak boleh. Tinggal tak boleh, buat tak apa. Buat pun macam dosa juga. Jadi macam mana nak buat? Terus buat. Lama-lama ikhlas tu datang. Ikhlas tu bukan datang 1-2 hari. Dia datang bila beri masa. Macam cinta lah Azizan, cinta kan? Oh, Ustaz datang balik cerita ni. Okey. Tapi saya cinta ni kena tinggal je Ustaz. Bila kita beri masa, cinta tu datang kan? Duduk masa bersama, tengok dia, pandang, tenung kan? Mungkin sama-sama ceramah, sama-sama buat filem ke. Dia jadi macam jatuh hati dia kata tau. Tapi tiba-tiba kita jumpa orang lain jatuh cinta dengan orang lain pula. Masa ni itu masalah. Masa ni dia datang cinta. Masa datang cinta. Sebab tu kena selalu bagi, kalau orang dah kahwin, bagi masa dengan isteri. Makan dengan isteri. Selalu makan dengan isteri orang, nanti jadi sayang kat isteri orang. Masalah dekat tu tak kan? Dia kata love tu equal time. Love equal time. Lebih banyak bagi masa, lebih datang cinta. Jadi kalau nak cinta pada Allah, cinta pada solat, pada sedekah, kena selalu beri masa dan minta doa dengan Allah supaya Allah bagi ikhlas. Ikhlas ni mahal Izan. Kalau orang tanya ikhlas tak belum ikhlas lagi. Ikhlas ni memang dia datang pergi, orang puji seronok sikit, orang keji rasa nak tumbuk juga muka dia. Kan? Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau tak ada orang tak ada tumbuk juga, tapi kita datang ikhlas kan. Ikhlas. Sebab kita pun bukan baik sangat Izan. Macam saya ni bukan baik juga, jadi kawan-kawan macam-macam juga kan. Jadi tapi kita belajar ikhlas tu. Betul, sikit demi sikit. So maksudnya apa yang Ustaz cuba sampaikan, maksudnya kalau kata amalan ni, macam kita bersedekah atau kita solat ke atau kita buat benda-benda baik, kita buat amal sampai jadi darah daging kita, means masa tu kita dah tak rasa dah. Apa yang kita buat ni kita tak rasa apa benda dah. Kita tak rasa kita buat ni macam, kau tengok ni aku tengah bersedekah ni, kau tengok ni aku tengah solat ni. Kita dah tak rasa macam tu dah. Kita rasa benda itu adalah makanan kita. Kita kena makan. Tak lapar. Itulah bahasa Rizal sampai jadi darah daging kan? Darah daging jadi kita.
dari darah daging dah. Macam dia mengalir dalam badan kita, dia dah sebati dah. Oh, tinggi sikit Zan. Betul. Tarikat sikit. Dia jadi sebati. Sampai betul. kita dah kata tenggelam rasa cinta pada Allah, kita pun dah tak rasa apa dah. Satu hari jadi lali dah. Orang kecil pun kita macam tak ada, dah lali rasa. Sedih tu sedih maknanya. Tapi dia jadi lali, dia jadi macam terus buat juga. Orang cakap pun merajuk-rajuk sikit lah. Lepas tu terus buat balik. Betul. Sedih, tidak menangis. Kejap rasa nak menangis. Rasa nak marah sikit. Lepas tu dah. Tapi terus je. Macam bekerja di sana, orang bekerja. Kan hari-hari marah pergi kerja juga. Betul. Marah, merajuk-rajuk kena pergi kerja, tanggungjawab. Jadi sama juga bila manusia anggap solat, sedekah, berbuat baik ni, dia ialah tanggungjawab, dia akan terus buat. Sebab tu selepas cinta, tanggungjawab. Allahu Akbar. Sebab tu nikah tu dia datang tanggungjawab kan. Kalau bercinta dia dia dah jalan. Tapi kalau tanggungjawab nikah. Sebab tu nikah ni jadi kuat. Dia jadi kuat, lama nikah, dia jadi tanggungjawab. Begitu. Lain macam. Ustaz selalu nak suruh, macam nak suruh saya nikah sangat ni. Saya suka tu lah. Tapi saya rasa saya nak menjawab Ustaz. Saya rasa saya nak menjawab mungkin persoalan, mungkin tanya-tanya masyarakat luar sana termasuk Ustaz juga. Kenapa Ustaz dimarah ataupun Ustaz ditegur pasal nak buat amal pun macam, kenapa aku kena marah nak buat amal ni? Kenapa aku dimarah pasal aku nak buat nak tolong orang ni? Mesti Ustaz tertanya-tanya kenapa Betul tak Ustaz? Ada juga rasa Zan macam kita duduk kat jalan ni tapi tiba-tiba orang cross jalan kita Zan. Macam saja je lalu orang. Lepas seorang. Dia datang je tau. Ustaz nak tahu jawapan dia apa? Mesej masuk tiba-tiba orang tu call kita, dia sound kita, hantar mesej, tiba-tiba cakap kasar-kasar contoh. Saya pun puas fikir tu sebab kita je ni tak reti bergaduh dengan orang kan. Tiba-tiba mesej kasar. Ustaz rasa nak tahu jawapan dia malam ni. Saya rasa saya boleh menjawab soalan tu. Rasa sedih. Kadang kata, ya Allah kenapalah orang ni. Kadang daripada sini. Daripada yang besar sikit, daripada yang kecil sikit Zan. Macam-macam gaya Zan. Macam bila kena yang ada kasar sikit ke ugut sikit lagi seram juga Zan. Sebab kita bukan jenis orang, kita tak curi barang orang. Betul. Kita bukan, kita tak sebut nama orang. Saya takkan pernah sebut nama-nama orang macam nak aibkan siapa-siapa. Betul. Faham. Saya macam boleh tujuan saya buat tu nak berkasih sayang. Sebab tu saya pergi masyarakat Melayu, Cina, India. Kalau berkasih sayang, memang saja pergi semua golongan nak beritahu kita ni sebuah keluarga. Sebab saya dengar antara cepat rahmat Allah turun, amal yang paling besar di dunia ni, antara yang besar dan selain semayang, puasa, zakat tu kewajipan. Tahu tak apa dia? Kasih sayang. Kasih sayang. Kita rasa kekeluargaan. Bila kita bersatu hati macam Zan cakap mula-mula tadi Zan. Orang kata mengata, bergaduh, lagu-lagu ni, dia akan buat hati kita ni jadi jauh dan rahmat Allah tu pun hilang. Kita tak sempurna, tapi rasa hormat, kasih sayang. Walaupun kita tak semesti jumpa, tak semesti kena bercinta kan, tapi daripada jauh, kita rasa hormat kat orang, kita doa. Macam mana saya tak pernah jumpa Zizan, tapi saya rasa sayang kat Zizan, rasa hormat, rasa doakan yang baik-baik, ternampak kat TV doa yang baik, rasa sayang. Tak ada rasa macam dia ni begini. Walaupun orang tengah cerca dia ke keji dia, hati saya selalu doa, siapalah kisah siapa. Kadang orang ni terkena Zizan kan. Di dunia artis kan. Dia ni terkena, tersilap apa. Saya jarang macam orang kata dia tu kenapa macam tu. Saya pun kata saya lagi banyak patut tanya diri saya. Kenapa saya macam ni? Saya pun banyak dosa kan. Dosa kesilapan. Kadang kita heran sangat dosa saya pun banyak juga. Tapi bila orang cakap macam tu, saya sedih. Tapi kalau sedih sangat nangis Azan. Nangis. Ya Allah sedih. Ya Allah tak tahu. Ya Allah sedih. Dan nangis puas Azan. Betul dia lega. Betul. Serah ke Allah. Allah nak pandai. Tapi saya doa yang baik-baik lah. Jadi saya rasa jawapan yang saya ada, saya rasa jawapannya ialah Allah cuba memberitahu pada ustaz ataupun pada orang sekeliling betapa ramainya orang yang sayang ustaz apabila ustaz dikecam. Ustaz faham tak? Percentage tu juga macam ustaz orang bagi semangat. So ustaz boleh tengok dengan jelas berapa persen orang yang tidak suka dan berapa ratus ribu persen orang yang sayang ustaz. Lagi besar orang yang sayang ustaz. So maksudnya Allah dah memberi ustaz jawapan dengan hasil kerja ustaz yang ustaz duk doa, kasih sayang orang tu, sayang orang ni, dan ustaz dah terjawab berapa ramai orang sayang ustaz. Especially dekat Malaysia saja. Berapa ramai orang support ustaz.
Berapa ramai orang kecam orang yang kecam ustaz? Berapa ramai orang yang backup ustaz? So saya rasa itulah jawapannya yang saya rasa paling jelas. Saya rasa kemuliaan ustaz tu, saya rasa very priceless dengan apa yang ustaz buat, dengan penat ustaz, dengan duit yang dah keluarkan, dengan ustaz duk angkat barang itu ini. Dan bila Allah bagi, orang kata, jawapan betapa ramainya orang sayang yang ustaz punya doa selama ini, yang ustaz duk doa, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, ustaz terjawablah benda tu. Ustaz dapatlah kasih sayang tu daripada seluruh rakyat Malaysia. Itu yang saya rasa benda yang susah nak buat ustaz. Hati untuk orang sayang kita bukan pakai duit pun. Kita bagi duit hari ni dekat orang, saya rasa masa tu je dia sayang. Lepas tu dah diguna duit tu, dah habis duit tu, dia tak ingat dah kita. Tapi kasih sayang yang orang create, orang follow ustaz, yang orang duk doa kat ustaz, benda tu kita tak boleh nak paksa ustaz, saya rasa. So saya rasa itulah jawapannya. Saya rasa ustaz tak perlu sedih, ustaz perlu bersyukur. Saya pun dengar Zizan dia pun dah menitik air mata, dan walaupun air mata. Sedih pula dengar saya. Zizan boleh ni nanti kita kena buat ceramah, buat CD suara Zizan ni. Allah Akbar. Jadi bunyi suara kan. Saya pula sedih. Jangan saya ingat saya nak cerita. Aduh, ya Allah. Tapi pula terharu Zizan, saya pun terharu sebab saya pun bukan siapa-siapa kan. Saya memang niat pada itu. Daripada awal COVID tu macam saya terkejut tu Zizan. Banyak kena orang yang saya kenal. Banyak orang yang saya rapat. Malam tu saya dengar banyak keluarga yang saya kenal daripada kecil. Diorang ni antara ustaz-ustaz saya juga. Alim ulama saya kenal. Tiba diorang sakit tu Zizan. Dengan diorang sakit, saya jadi macam malam tu tak tidur, menangis. Apa nak jadi ni? Saya fikir macam apa, terlintas kat hati saya. Saya selalu percaya ada rahmat. Tapi saya fikir, apa kiamat ke apa, terlintas sikit lah. Apa jadi? Memang baik-baik pula semua. Aku ni lah tak apa baik, tak kena pula. Saya fikir begitu Zizan. Saya pula memang tengah kuat cari duit masa Zizan. Cari duit saya. Walaupun ceramah juga. Cari tak tu banyak fikir duit lah dalam setahun 2 tahun. Kuat sangat. Tapi bila kena semua baik-baik, saya pun mula nangis beberapa hari. Saya fikir apa nak buat, tarik rahmat Allah, nak supaya maafkan saya. Dan saya rasa macam simpati. Lepas tu dengar ujian-ujian nurse, doktor pula kan. Macam-macam lah liner tu. Jadi macam tiba macam saya tu lain. Jadi saya fikir apa saya boleh buat. Tu yang antara yang saya bergerak, mula bagi semangat pada diorang. Tu yang mula makin banyak mula hospital semua sekali, lepas tu polis, tentera. Lepas tu mula sekarang yang saya gembira dapat bagi rumah ke orang. Esok ada beberapa orang India juga saya nak cari. Diorang tak ada rumah, saya nak carikan rumah tu diorang. Ya Allah, ya Allah. Kat mana Ustaz besok Ustaz? Yang ni sekitar KL Selangor lah. Bagi rumah. Dapat bagi macam happy tau. Macam bila pakcik tu kadang India ke Chinese ke apa tu atau kan, bila dia menangis tu kita rasa macam rasa happy, rasa macam sebab dulu dia sebut nak beli spek mata mak pun kan, lama tak ada duit, kita susah kan dulu nak beli mak emas pun tak sempat beli. Hari ada duit, mak saya dah tak ada. Dia fikir kalau kita dapat tolong bahagiakan mana-mana orang, walaupun alas tidur, walaupun cuma tempat tidur yang sikit, dapat bagi makan, aku tak mau sikit-sikit tu, kita rasa macam syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Rasa gembira bagi dia orang tempat tidur, makan. Bagi dia orang RM2 tu berharga. Bagi dia orang apa tu, dapat tempat tidur tu pun berharga. Sangat dapat alas tidur. Ustaz pun pernah rasa susah senang semua benda. Apa tu Ustaz? Jangan kata getah. Satu hari berapa ringgit dapat di WhatsApp saya tu? Ada kita mesej tu. Orang kerja apa penori getah, satu hari berapa belah ringgit. Yang saya dengar, saya dapat voice note itu. Saya pun concern juga dengan orang-orang susah ni Ustaz. Tu sebab tu saya adore dengan apa Ustaz buat. Saya tengok yang Ustaz pergi dekat akak yang askar pakai katopeng tu kan. Akak yang Allah bagi dia ujian kuat tu kan. Saya itu hari saya menangis Ustaz. Satu hari saya bagi link tu dekat ibu, saya borak dengan ibu, saya menangis betul-betul. Dan sebelum tu saya dapat tahu yang macam dekat Terengganu, ada few orang dekat Terengganu, penori getah. Saya dengar income dia RM15 satu hari Ustaz. So itu RM15 satu hari ketika sebelum PKP, sebelum ada masalah ni. So sekarang ni kita ditimpa dugaan macam ni. So siapa nak ambil getah Ustaz? Saya duk terfikir dan saya duk tertanya-tanya macam mana saya nak pergi sana? Macam mana saya nak bantu orang-orang sana? Tetapi saya yalah, buat masa ni saya bersama Mapim, Lofa juga bekerjasama dengan Heliza, dengan Dr. Sani semua benda. Saya juga ada mesej Ustaz. So saya ingat nak perluaskan juga, nak berbesarkan Ustaz, nak bagi exposure jugalah untuk bantu-bantu
dari sudut orang kata nak mewar-warkan kepada masyarakat. Saya concern dengan benda ni Ustaz. Sebab kita ni alhamdulillah Allah bagi boleh makan. Orang-orang yang macam itu macam mana Ustaz? Apa dia orang makan? Right, semalam pun dekat kampung saya dekat Dungun ada satu keluarga, uncle saya tunjuk rumah terbakar Ustaz. Saya terus tertanya-tanya. Kat Dungun Macam mana Ustaz? Kat Dungun rumah terbakar. Betul. Ustaz tahu pasal tu? Ada tengok juga gambar ke video tu. Bila saya tengok yang tu saya terus rasa macam sebab sangat. Saya fikir kita ni okey, boleh makan. Dia orang sekejap lagi nak sahur apa? Nak sahur macam mana? Nak sahur dekat mana? Nak buka puasa dekat mana? Saya terfikir terus macam gitu. So saya bagi tahu uncle saya lah, tolong tengokkan dia orang ni macam mana. Yang apa saya boleh bantu, setakat saya boleh bantu kan. So itu yang kita tahu, yang kita tidak tahu Ustaz. Sebab tu saya jadi rasa macam terasa sangat bila orang marah Ustaz pergi bawah longkang ke, pergi dekat dekat pokok getah ke, itu ini. Saya kata kita ni dah lah duduk relax dekat Starbucks je kan, nak pergi marah lagi orang pergi tolong orang macam gitu. Tak kisahlah penagih ke apa semua benda, dia orang pun manusia, dia orang pun perlukan makan. So saya rasa janganlah marah orang yang buat benda macam gitu kan. So itu yang saya punya concern, saya punya risau. So saya betul-betul harapkan Malaysia nanti maknanya jadikan ini sebagai amalan kita. Jadikan ini sebagai kehidupan kita. Tak minta banyak pun sebenarnya. Kalau kata RM1 sehari pun cukup, tapi jadikan amalan. Bila tak keluar duit sehari untuk sedekah tu jadi risau lah kita. Jadi risau kan. Biar kita rasa nak pergi masjid kan, solat tak solat tu terserah pada kita lah, tapi letaklah duit. Bagilah duit. Bantulah orang. Tak cukup dengan bantu duit, saya rasa share dekat IG, kat WhatsApp, semua benda dekat media sosial. Share, macam Ustaz ada, Ustaz punya NGO, orang ni ada dia punya NGO share. Kalau nak bantu orang ni, nak bantu dekat Palestin, nak bantu dekat Malaysia, so boleh share. Tak cukup dengan share, saya rasa doa pun cukup lah. Doa. Itu paling simple lah saya rasa. Itu je. Macam makcik tu kan, bila kita mula-mula jumpa, saya tengok orang tag saya, Ustaz tolong tengok. Dia kata tengok makcik tu. Saya pun pagi-pagi tu semalam tu saya turun cari-cari, dapat alamat dia. Dah malam dah. Abang Askar pakai kemas kan. Lepas tu pagi-pagi di rumah. Sampai kat rumah tu ada seorang budak perempuan. Cantik juga dia. Free hair, cantik sikit. Tapi tak tengok sangat lah Ustaz kan. Takkan tengok sangat, tengok sikit-sikit lah. Betul Ustaz. Tapi masa tu belum Ramadan lagi, tengok sikit lah. Tengok sekali tapi lama. Itu tak apa Ustaz. Sekali tapi lama. Lepas tu dia ramai ada beberapa orang datang, dia ketuk rumah makcik tu. Makcik tu tak nak buka, dia takut kan, sebab dia OKU, takut orang ada nak rompak dia ke. Dia pun tak berani jumpa orang. Sekali bila saya buka tu, dia kenal Ustaz Abid Liu, dia selalu dengar ceramah juga, begitulah. Masya Allah. So bila masuk, dia bukakan pintu, penuh dengan kucing kat rumah banyak, tapi tak ada satu pun bau kucing. Saya fikir kucing ni agaknya kesian kat ni, tuan dia pun dia agak tak tahu macam mana, tapi rumah tu tak ada tai kucing, bersih, wangi, dia tak tahu kita nak datang. Cepatlah dia jaga kucing tu boleh tahan lah, memang takkanlah ada, kalau rumah sebanyak itu kucing boleh wangi macam tu, memang jarang-jarang berlaku lah. Ya Allah. Tiba kecil je rumah dia. Lepas tu makcik tu dia berbual kan, dia tak perlu apa-apa, tapi kita terharu dia boleh pergi jauh tu, pasar borong kan, naik dia pakai kursi tu, pergi tekan tu, pergi sampai sana. Lepas tu makcik tu dia nangis, dia nak jumpa mak dia rindu kat mak. Itu betul. Dan dia rindu kat mak, dan dia kata dia teringin nak berdakwah. Masa tu saya lagi lah nangis, dia teringin nak berdakwah macam ustaz, nak boleh semayang. Dia tahu, dia kata dia baca Quran. Jadi saya memang ingat saya punya janji dengan dia, mungkin lepas PKP ni nak carikan ustazah ajar mengaji, dan saya pun ada niat nak bawa jumpa mak dia, carikan jumpa mak dia, cici. Mak dia kat mana Ustaz? Mak dia kalau ikut tu ada kakak dia kat Singapura, ada yang dekat Australia. Mak dia sama ada, saya tak pasti mak dia duduk dengan kat mana, tapi antara tu lah. Tapi saya memang dah janji lah, saya mesti bawa dia juga. Kalau panjang umur, dah habis PKP ni nanti, saya akan bawa lah. Saya ada kawan saya tengah check-checkkan, call-callkan kakak-kakak dia tu. Jadi bila tengok itu kita rasa apa, itu sebelum pergi dia kata, Ustaz saya takut masuk neraka. Panjang saya dah potong bagi pendek je lah. Dia kalau berbual yang penuh tu menangis-nangis kita dengar, tapi nak masuk semua kat YouTube tu payah kan, masuk sikit je lah. Betul. Dia takut masuk neraka, doa dia masuk syurga. Kita fikir makcik ni, kakak ni dah dia lah OKU, tapi dia rajin. Lepas tu dia takut neraka. Manalah orang macam tu Allah sayang, apalah dosa dia buat kan.
kita yang langkah panjang yang boleh berlari-lari, saya lah kan sana sini cakap-cakap agama. Tapi yang dia situ, tapi dia punya hati tu takut neraka, nak masuk syurga. Allah. Itu buat saya menangis. Itu buat saya menangis, Ustaz. Saya tengok video tu, saya menangis, tak isak-isak. Kawan saya Reza sebenarnya dia bagi video tu kat saya. Dia kata tengok ni. Saya pun buka lah kan. Saya baru bangun nak pergi toilet kononnya. Tapi saya play dulu. Saya play saat saya tak bergerak kat situ. 6 minit video tu kan. Tak silap saya. Saya tengok start pada awal saya tak biasa saya akan skip. Saya macam kerja saya ialah tengok movie gitu ini kan. So movie pun saya dah bosan nak tengok. So kalau stuck sikit saya akan forward. So itu saya tengok all the way sampai habis. Saya menangis. Saya tak mandi, saya turun bawah. Saya tunjuk kat ibu pula. Saya pula duk borak-borak dengan ibu. Ya Allah, saya rasa apa benda ni akak ni. Macam mana ni. Saya pun